kepada Datuk Dr. Amin Senin. Okey, berhubung tentang bagaimana harapan, okey, ini mungkin soalan yang terakhir lah pada Datuk, bagaimana harapan Datuk terhadap guru-guru di Malaysia pada masa kini lah, masa sekarang ini. Mungkin apa yang Datuk nak lihat sebenarnya kepada guru-guru kita. Silakan Datuk. Terima kasih Fazrul. Ya. Saya sebenarnya apabila saya menggerakkan Connecting Dot Learning ini dengan rakan-rakan dan juga berkongsi dengan guru-guru, saya punya harapan satu saja. Saya nak melihat ke depan nanti. Guru-guru kita ini dia exercise dia punya professional autonomy. Apa maksudnya professional autonomy? Professional autonomy ini dia, saya bagi gambaran beginilah. Guru-guru kita, saya tidak satu hari nanti kalau guru-guru kita bercakap, sebab dia adalah master dalam dia punya classroom, dalam dia punya ruang pembelajaran dengan anak muridnya. Dia akan berani berkata, I know what I'm doing. Sekarang ni, quote unquote nah, we are kadang-kadang bergantung kepada orang lain untuk menentukan apa yang perlu kita buat. Tetapi saya mempunyai harapan yang cukup besar satu hari nanti guru-guru kita ini, dia betul-betul mempunyai professional autonomy yang mantap. Kalau ada orang kata yang kamu buat ini tidak betul, no, I know what I'm doing. Because kenapa? Sebab dia ada ilmu yang betul, kemahiran yang betul untuk mendidik anak muridnya. Jadi kalau orang lain berkata, dia berani challenge because dia adalah professional autonomy. Tetapi autonomi itu bukan autonomi dia cakap kosong saja. Sebab itu bila kita bincang soal ilmu, soal profesionalism ini, dan saya hendak semua guru-guru kita meningkatkan dia punya ilmu dan kemahiran supaya dia boleh betul-betul percaya bahawa apa yang dia buat itu boleh melakukan perubahan kepada anak muridnya. Kita mesti ingatnya, institusi persekolahan itu asasnya satu saja, ialah untuk memastikan murid kita mempunyai keupayaan belajar yang betul. Sebab apabila dia telah keluar daripada sekolah nanti, itu yang kita sebut lifelong learning. Learning, maknanya kita memberikan mereka the learning agility, ketangkasan belajar yang betul. Sebab bila dia mempunyai kemahiran pembelajaran yang betul, dia akan boleh terus belajar dan belajar tanpa berhenti. Sebab itu sama ada di dalam kelas, di luar kelas, ataupun di mana-mana saja, kita menyediakan the curriculum, quote unquote the curriculum, pengalaman dia itu supaya dia boleh belajar dengan baik, dan apa yang kita ajar, yang kita hendak dia belajar itu, sama ada daripada segi ilmu ke, daripada segi kemahiran ke, daripada segi nilai itu, dia boleh belajar dan dia boleh serap dalam diri dia dengan baik. Tetapi kalau dia tidak punya proses pembelajaran, kemahiran pembelajaran yang baik, maknanya itu menjadi masalah kepada dia. Dan ini terbukti apabila berlakunya pandemik ini, murid-murid yang tidak punya kemahiran belajar yang baik itu banyak bergantung kepada guru, it's a problem. Sebab itu pada saya, apa yang banyak berlaku di dalam kelas kita, yang dalam bentuk akademik itu yang banyak berlaku, non-learning banyak berlaku. Peter Jarvis mengatakan the non-learning itu banyak. Non-learning ni maknanya benda yang kita hendak dia belajar, tak belajar. Dia belajar benda lain. So, jadi sebagai manusia, actually we are non-stop learning. Cuma kadang-kadang kita memberikan dia pengalaman supaya dia belajar yang kita hendak belajar. Tapi kalau banyak berlaku di sekolah, non-learning saja. Sebab itu akhirnya murid-murid kita berkata, aku tak belajar apa-apa pun di sekolah. Sebenarnya yang dia tak belajar apa-apa tu, dia tak ajar apa yang kita ajar. Tetapi yang dia belajar benda lain tu banyak. So, jadi macam mana kita sebagai guru yang punya professional autonomy, yang boleh tidak payah tunggu orang lain cakap apa nak buat dan tidak terpengaruh dengan kritikan orang lain, sebab kita punya kekuatan professional autonomy untuk bercakap, I know what I'm doing. So, jadi itu yang saya harapkan
pada masa akan. Bila ini berlaku, saya rasa that's the starting point bagaimana kita punya the landscape of pendidikan kita akan berlaku. Pergi luar negara, kebanyakan guru-guru mereka itu dia ada punya professional autonomy yang bagus sebab dia tidak bergantung kepada orang lain untuk melakukan membuat keputusan itu. Keputusannya ni kerana dia punya ilmu dan punya pengalaman dan juga pengetahuan yang baik. That is harapan saya lah. The professional autonomy itu dia exercise di sekolah kita dan guru-guru perlu exercise. Dan untuk itu dia perlu meningkatkan profesionalism dia dengan mencari ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Baru dia boleh exercise dia punya professional autonomy itu dengan baik. Terima kasih.